Selamat pagi, salam sejahtera. Persoalan kali ini, pada pagi ini ialah, adakah PAS dan Barisan Nasional akan bekerja semula? Adakah PAS akan membentuk semula Mufakat Nasional? Mahukah Zahid Hamidi bersama semula dengan PAS dalam satu kolam? Walaupun sebelum ini, PAS seperti telah mempermain-mainkan Barisan Nasional. Jawapannya mudah. Zahid Hamidi menolak untuk bekerja sama sekali lagi dengan PAS kerana Zahid mengandaikan tawaran hidup semula kerjasama dengan Mufakat Nasional, PAS tidak ikhlas, kata Zahid Hamidi. Hari ini Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah pun menyifatkan bahawa saranan PAS untuk menghidupkan semula Mufakat Nasional adalah satu tindakan yang tidak ikhlas. Kerana menurut Zahid Hamidi, kerjasama itu tidak ikhlas memandangkan mempunyai kepentingan sendiri. PAS hanya mahu kelihatan relevan semula. PAS mahu kelihatan supaya sentiasa relevan dalam dunia politik. Bahkan selain daripada itu, mungkin PAS sudah dapat menghidu kepincangan, kecacatan dan kelemahan Perikatan Nasional yang mungkin sukar untuk membawa kemenangan menjadi kerajaan pada PRU 16 akan datang. Zahid Hamidi berkata, tujuan MN dihidupkan semula sebagai tidak ikhlas. Selain daripada itu, Zahid juga mengatakan, kami tidak fikir mereka ikhlas dalam membuat tawaran kerana yang keluar dari MN bukan UMNO tetapi mereka. Betullah apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi. Yang keluar atau curang dalam perkahwinan Mufakat Nasional itu, yang menceraikan isteri atau suami ialah PAS sendiri. Bukan PAS, bukan UMNO. Bukan UMNO yang meninggalkan PAS, tetapi PAS lah yang meninggalkan UMNO, terkontang-kanting dalam Mufakat Nasional dan akhirnya bersatu pula dengan Parti Bersatu membentuk Perikatan Nasional secara diam-diam tanpa pengetahuan UMNO. Jadi, menurut analisis politik akar umbi UMNO, sebahagiannya menyatakan bahawa kalau UMNO bertindak menyertai PAS dalam Mufakat Nasional, itu satu tindakan yang agak tidak bijak, kerana seakan-akan memasukkan tangan ke lubang ular untuk dipatuk bagi kali kedua. Itu sebabnya ramai yang menyokong Zahid Hamidi supaya tidak menyertai Mufakat Nasional semula. Kata Zahid, mereka menikam kami dari belakang. Mereka lakukan karena melebihi daripada apa yang kita setujui atau setujukan. Paling bahaya dalam dunia ini apabila anda bekerja sama dengan orang yang menikam dari belakang. Tidak tahu apa tindakannya, curi-curi tikam dari belakang itu lebih bahaya daripada musuh yang ada di depan mata. Musuh yang berada di depan mata itu lebih senang untuk ditangani berbanding musuh dalam selimut, duri dalam daging, tikam dari belakang. Kata Zahid, saya tidak rasa mereka ikhlas dalam buat tawaran itu, katanya kepada pemberita. Sebelum ini, Mursidul Ampas, Datuk Hasim Jasin, berkata beliau yakin kerjasama antara parti itu dengan UMNO masih boleh dihidupkan kembali melalui Mufakat Nasional. Untuk rekod, Mufakat Nasional adalah kerjasama yang dibentuk pada tahun 2019 susulan Himpunan Penyatuan Ummah. Namun demikian, rentetan daripada pelbagai masalah, pelbagai haru biru di dalam Mufakat Nasional itu, akhirnya ianya seperti hidup segan, mati tak mahu. Namun, Mufakat Nasional masih wujud sehingga ke hari ini, belum dibubarkan, tetapi UMNO masih enggan untuk bekerja sama di dalam Mufakat Nasional. Pada pendapat ramai pemerhati politik, adalah bijak untuk UMNO melupakan terus Mufakat Nasional dan meneruskan perjuangan bersama kerajaan perpaduan ini kerana ianya lebih banyak memberikan kebaikan daripada keburukan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.
Perlukah UMNO bekerjasama semula dengan PAS atau PAS perlu bekerjasama sendiri diri sendiri? Sekian dulu, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Agong bertitah, Baginda akan pastikan belanja kerajaan untuk perkara betul-betul perlu. Ini adalah satu titah yang memang kita tunggu-tunggu. Perbelanjaan yang tidak perlu tak payahlah guna, supaya tidak berlaku ketirisan. Dengan kata lain, penyalahgunaan uang. Dengan kata lain, rasuahlah, salah guna kuasa dan sebagainya. Baginda apabila menyatakan titah hasrat ini, memang ini yang rakyat mahu. Kita tidak mau lagi mendengar ada ahli-ahli politik yang menjadi kaya sekaya-kayanya. Kita tidak mau lagi mendengar keluarga-keluarga ahli politik menjadi kaya yang terlampau kaya. Kenapa tak kaya-kaya? Macam mana tak kaya? Kalau banyak penyelewengan, banyak perkara yang terbongkar, yang memberikan manfaat bukan kepada rakyat, tetapi kroni-kroni mereka. Kamu tahu semua itu sudah pernah dipaparkan dalam media massa. Dan saya yakin Kebawadu Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong juga mengetahui perkara ini karena ianya selalu keluar dalam media sosial. Dan saya rasa Baginda Tuanku tetap adalah seperti rakyat biasa, mempunyai sumber media sosial yang lebih banyak dan mengerti tentang perkara ini. Itu sebabnya saya berpendapat Agong mengatakan Agong akan memastikan kerajaan guna belanja yang perlu, betul-betul perlu sahaja, kerana Baginda tahu banyak perkara yang tidak telus dan tidak secara sampai untuk keperluan rakyat. Kalau itu tidak memberikan manfaat kepada rakyat, jangan buat. Lebih kurang macam itulah. Sultan Ibrahim juga mahu kerajaan memperoleh lebihan fiskal setiap tahun. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah akan meneliti perbelanjaan kerajaan dengan memastikan setiap cadangan untuk perkara betul-betul diperlukan. Sultan Ibrahim berharap sepanjang tempoh pemerintahannya, kerajaan berjaya memperoleh lebihan fiskal setiap tahun. Saya juga sendiri akan melihat perbelanjaan kerajaan dengan lebih teliti dan memastikan setiap cadangan perbelanjaan adalah untuk perkara yang betul-betul diperlukan titah Baginda. Ini yang dipanggil tata kelola yang baik, tata kelola keuangan perbelanjaan yang terbaik. Jangan sekali hantam kromok saja. Itulah yang Baginda tidak mahu berlaku. Saya berharap titah Baginda, semasa pemerintahan saya ini, kerajaan akan berjaya memperoleh lebihan fiskal setiap tahun. Sultan Ibrahim bertitah dalam keadaan kewangan lemah. Ini akan menyebabkan kesukaran kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan dana untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi. Baginda turut bersetuju dengan pengenalan Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 yang dapat meningkatkan tata kelola bertanggung jawab serta ketelusan pengurusan keuangan awam. Kita mesti tegas bagi membendung ketirisan dan penyelewengan dana awam titah Baginda lagi. Saudara, dua perkara ini adalah perkara yang amat kritikal perlu diselesaikan di negara ini, yaitu perlu membendung ketirisan dan perlu dibendung penyelewengan dana awam. Bercakap tentang ketirisan ini, inilah yang paling kita tidak suka berlaku. Manakan tidak peruntukan 1 juta ringgit untuk membuat sesuatu perkara, apabila berlaku ketirisan 1 juta tinggal saja 300.000. 700.000 tiris entah ke mana. Tiris entah ke mana, di mana penggunaannya pun kadang-kadang menjadi persoalan sehingga SPRM sendiri terpaksa campur tangan.
Selain daripada itu, yang paling teruk sekali ialah apabila berlaku penyelewengan dana awam. Sepatutnya uang itu digunakan untuk satu benda yang penting, tapi digunakan tempat lain pula. Dan yang paling mengejutkan kita juga adalah berlaku pula penyelewengan derma, bukan dana awam. Derma awam pun mula dapat dikesan. Nak minta derma dari rakyat jelata, orang awam, tapi derma itu pula diselewengkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.